Antara perkara menarik yang pernah saya baca hasil karya Imam Qayyim rahimahullah, dan walaupun ceritanya adalah tentang Al-Qatal, ia tentang pembunuhan, tapi ia sangat menarik. Beliau berkata, pembunuhan yang paling pertama yang telah dilakukan, satu manusia membunuh seseorang lagi manusia, hanyalah semata-mata atas sebab peribadi. Menurut beliau lagi, tetapi setelah fitnah semakin berleluasa, semakin ramai manusia membunuh antara satu sama lain tanpa sebab. Dan jika kita kaji lebih lanjut, ianya selalunya berbalik kepada konflik peribadi antara dua orang yang tak dapat diselesaikan. Sangat mendalam, subhanallah. Pertama sekali, perkara ini sangat mudah. Habil dan Qabil tidak berbalas teks message antara satu sama lain. Juga, tak ramai juga yang terlibat dalam kes ini. Dua orang sahaja, seorang yang terlalu dikuasai oleh hasad dengki dan dia bertindak pergi membunuh seorang lagi. Setelah masa kian berlalu, semakin ramai melibatkan diri dalam persengketaan. Semakin banyak cara berkomunikasi dalam persengketaan. Secara tiba-tiba, lebih ramailah manusia yang terlibat. Dan berapa banyak peperangan yang telah diharungi kerana tercetusnya konflik antara dua orang yang tak dapat selesaikan masalah mereka sesama sendiri. Selepas itu, kamu mendapati askar-askar yang berbunuh antara satu sama lain dan mereka tidak tahu kenapa mereka berbuat demikian. Di mana orang yang membunuh dan orang yang telah dibunuh tak tahu menahu kenapa sebenarnya mereka berperang sesama sendiri. Mari kita pindahkan pula Al-Qatal, yakni dari pembunuhan, kepada perkara-perkara yang lain. Berapa kali anda lihat berbenang sosial media yang elok? Apabila orang mulai komen, adakah sesuatu perkara itu terus dapat diselesaikan tanpa sebarang masalah? Dan bayangkan kemungkinan jika komunikasi peribadi berlaku antara dua orang. Jika ia kekal secara bertulis, perselisihan faham yang buruk kemungkinan besar akan terjadi. Kemudian pula, perselisihan faham ini pula dapat dikurangkan apabila kita bersuara antara satu sama lain. Sekurang-kurangnya, kita dapat mendengar intonasi suara masing-masing. Dari situ, anda sepatutnya dapat melembutkan sikit keadaan. Dan apa pula bezanya di antara perkara yang demikian pula dengan dua orang yang dapat bersemuka dan berbincang antara satu sama lain? Nabi Muhammad SAW berkata, apabila anda berjabat tangan dengan seseorang, dosa gugur daripada tangan anda. Dari salam yang pertama itu, Assalamualaikum. Salam, al-muslimu man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seseorang Muslim itu adalah dia yang dapat membuatkan yang lain rasa selamat dari lidahnya dan juga tangannya. Kamu ada kedamaian, yakni kamu akan terima kedamaian dari aku. Kamu duduk, jabat tangan dan dosa gugur daripada tangan anda. Bincang secara bersemuka, cuba lupakan dan bermaaf antara satu sama lain. Jika masih tak okey, penyelesaian tidak akan terjadi dengan anda berbalik kepada panggilan telefon atau mesej. Tidak. Tetapi penyelesaian akan terjadi jika adanya pihak ketiga yang dapat menjernihkan keadaan. Jika ia masih juga tidak dapat diselesaikan, dengan dua orang duduk bersemuka, dengan dosa berguguran, syaitan dihalau jauh, maka isu tersebut pasti tidak akan dapat diselesaikan jika anda menjauhkan diri. Tahukah anda apa akan berlaku jika mereka mula bertulis atau teks kepada satu sama lain? Dan juga mereka mula menulis tentang orang itu. Cuba teka siapa tukang bisik itu. Suara di dalam kepala anda apabila anda membaca. Apabila kita baca, ada suara di dalam kepala kita. Ada yang berbisik. Syaitanlah itu yang sedang berbicara. Jadi, kita membaca semua dengan cara yang paling tak elok. Menulis semua perkara dengan cara yang amat buruk. Kerana suara tersebut yang anda dengar itu adalah pengaruh suara syaitan, yang sememangnya tahu bagaimana untuk membisik di hati anda dan dia pandai menyakitkan hati orang yang anda sedang kecam. Yang juga tahu bagaimana untuk mengeruhkan dan lagi memburukkan keadaan. Jadi, bagaimana kita atasi perkara ini? Pertama sekali, jika anda takkan katakan sesuatu perkara buruk kepada seseorang, maka jangan sesekali tulis kepadanya. Jangan tulis kepada sesiapa dan sudah semestinya jangan tulis tentang sesiapa. Jangan tulis tentang sesiapa kerana itu yang paling teruk. Sebabnya terdapat elemen riba, yakni mengumpat, gosip, fitnah dan kesemua itu adalah adab yang sangat buruk. Segala adab yang buruk ini, kamu campurkan pula dengan adab buruk semasa kamu berkomunikasi secara langsung pada orang itu. Perkara yang kedua pula ialah,
menurut Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, dan perkara ini menakutkan. Salah satu tandanya seseorang itu ditinggalkan oleh Allah ialah Allah sibukkan mereka dengan perkara yang tiada kena-mengena dengan mereka. Mereka akan sibuk dengan perkara yang tak membawa sebarang manfaat atau faedah untuk diri mereka. Mereka mula ikuti perkara remeh. Mereka mula mengorek cerita. Mereka sibuk dengan semua drama. Mereka tidak mahu ketinggalan sebarang drama, isu dan ingin tahu perkembangan sesuatu isu. Paling teruk sekali, Nabi Muhammad SAW berkata, orang yang paling jauh dariku pada hari kiamat dan orang yang paling aku benci ialah sarsarun. Mereka ini sentiasa ada pendapat tentang semua perkara. Itu perkara pertama, anda luahkan pendapat anda. Cerita panas ialah sebahagian besar media sosial. Anda ingin mengambil kesempatan atas peluang ini, anda ingin melibatkan diri. Anda tak boleh benarkan cerita WhatsApp ini jadi basi atau berakhir tanpa pendapat anda. Alamak, cerita panas ni nak habis. Aku kena pastikan aku buat sesuatu. Alamak, orang ini dah tak mau join bercerita. Bebenang ini aku kena pastikan aku terus membawang. Takut nanti cerita tak laku. Sudah jadi trend kan sekarang ini? Itulah sebenarnya definisi sarsarun. Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu berkata, seseorang yang mempunyai pendapat untuk semua perkara, sama ada ia beri faedah atau tidak, sama ada dia layak untuk memberi pendapat atau tidak, sama ada dia memeriksa niat hatinya atau tidak, sama ada dia ada kepentingan diri sendiri terhadapnya atau tidak. Subhanallah, betapa mendalam ertinya. Adakah perkara itu berfaedah untuk anda? Adakah anda terlibat dengan perkara tersebut? Ada sebarang faedah ke jika anda berikan pendapat anda? Ini perkara pertama. Perkara kedua, adakah anda layak untuk memberi sebarang komen? Adakah anda mempunyai ilmu yang cukup untuk memberi sebarang komen? Sama ada bidang yang sedang dibincangkan atau situasi tertentu. Adakah anda tahu apa yang keluar dari mulut anda? Ini perkara kedua. Perkara ketiga, sudahkah anda periksa niat hati anda? Untuk lihat sama ada terdapat sebarang kepentingan diri untuk memberi komen. Kepentingan yang melencong. Kerana media sosial ialah seperti ruang yang bergema. Kaum dan puak. Jadi puak anda sentiasa betul. Dan puak mereka sentiasa salah. Dan anda akan sentiasa putar belit cerita untuk pastikan semua tahu bahawa puak anda betul dan puak mereka salah. Sudahkah anda periksa niat hati anda dahulu? Oleh yang sedemikian rupalah dinamakan seseorang sarsarun.